Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah. Pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, Selalu melulu
Bluetooth connected.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar anda semua pada pagi ini? Alhamdulillah, bersyukur kerana pada pagi ini kita dapat meneruskan lagi pengajian kita seperti biasa. Dan saya mohon maaf di atas masalah teknikal yang berlaku sebentar tadi. Sebab saya sendiri pun saya cek melalui telefon saya buka live, saya dengar audio perlahan kan. Dan saya tengok komen tuan-puan pun begitu. Jadi ambil masa sedikit lah tadi untuk reset kembali kita punya bahagian audio ni. Ya. Jadi Alhamdulillah apapun semuanya telah selesai. Terima kasih kerana sabar menunggu tuan-tuan dan puan. Jadi untuk pagi ni insyaAllah kita akan teruskan lagi pengajian kita seperti biasa. Untuk episod yang ke-217. Dan sama-sama kita betulkan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pengajian kita pagi ini berjalan dengan lancar. Sebelum tu tuan-puan, seperti biasa saya nak mohon jasa baik anda untuk sama-sama bantu saya. Jom kita sharekan dahulu pengajian kita pagi ini. Sama-sama kita sharekan live pagi ini. Kepada yang sudah share, Alhamdulillah terima kasih saya ucapkan. Hari ini nampaknya share banyak. Orang ada 58, share ada 73. Mantap ni. Bukan selalu jadi begini kan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada yang dah share. Yang belum share boleh teruskan share seperti biasalah. Baik, dan seterusnya sama-sama kita niatkan pahala bacaan pada pagi ini. Sama-sama kita sedekahkan kepada mereka yang kita hajatkan, insyaAllah. Pasang niat siap-siap. Dan untuk makluman semua, hari ini kita akan baca 2 surah insyaAllah. Dan kita akan masuk surah Al-Hujurat. Bermula muka surat 515 dan kita akan berakhir pada muka surat 520. Surah Al-Hujurat dan surah Qaf kita akan baca hari ini. 2 surah lah. Ya, sampai habis insyaAllah. Baik. Jadi tanpa buang masa tuan-puan, sama-sama kita buka dulu pertemuan pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Sama-sama kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan. Sedia semua? 1, 2, mula. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Terusnya kita nak pergi pada bacaan semasa kita tuan-puan pagi ni Seperti yang saya maklumkan tadi, kita akan sambung bacaan surah Al-Hujurat, muka surat 515. Muka surat 515. Siapa yang ada Quran boleh buka siap-siap. Siapa yang tak ada, anda boleh tonton saja pada paparan skrin lah ya. Baik, semua sudah bersedia? InsyaAllah kita akan mulakan dan saya harap tuan-puan bantu juga untuk semakkan bacaan saya. Baiklah, kita mulakan tuan-puan dengan hati yang tenang insyaAllah. Semoga kita semua diberi kelancaran. Amin ya Rabbal Alamin. Sedia 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum
أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. Kita teruskan muka surat 516. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن
يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Tuan-tuan dan puan, kita lihat sebentar pada ayat yang ke-11. Jadi di sini kita perlu baca dengan bi'salis. Kita perlu baca dengan bi'salismul. Bacaan yang tidak tepat adalah jika kita baca begini, bi'sal ismu. Jika kita baca dengan bi'sal ismu. Jadi tuan-tuan dan puan, di sini kita perlu baca dengan bi'salismul. Bi'salismul. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Baiklah, di akhir nanti insyaAllah selepas kita selesai bacaan kita, saya akan ambil sedikit masa untuk sharekan kepada anda tentang bacaan ini. Jadi saya harap anda boleh tunggu dan tontonlah sehingga selesai saya memberi penerangan insyaAllah. Baik, kita sambung dulu bacaan kita. Muka surat 517. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. Kita teruskan muka surat 518. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا
إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. Kita teruskan muka surat 519. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Kita teruskan bacaan terakhir muka surat 520. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, selesai bacaan untuk surah Qaf dan juga surah Al-Hujurat di awal tadi. Baiklah tuan-puannya yang keluar lagi. Seperti yang saya janjikan, saya nak sharekan kepada anda berkenaan dengan huraian bagi bacaan bi'salismul fusuq ba'dal iman pada ayat yang ke-11 surah Al-Hujurat. Jadi tuan-tuan dan puan, jom sama-sama kita lihat pada ayat ini. Dan sebentar saya ambil dulu potongan ini dan saya nak bawa pada satu helaian kosong lah. Sebentar Baiklah. Jadi ini dia perkataan, dua perkataan yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Baiklah, tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan saya berkongsi kepada anda. Jadi untuk bacaan ini surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ayat 11. Surah Al-Hujurat ayat 11. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum saya memulakan ni, saya nak tanya pada anda lah. Setakat ni apa yang anda tahu tentang bacaan yang anda sedang lihat sekarang ni? Siapa tahu? Sila tuliskan di ruangan komen. Boleh tak? Saya nak tengok. Saya yakin ramai yang tahu, ramai yang dah belajar tentang ni. Cuma sajalah nak buat survey-survey dulu. Tuan-puan tuliskan di ruangan komen. Apakah nama bacaan yang tuan-puan tahu pada kalimah yang tertera di paparan skrin anda ni, yang anda sedang lihat sekarang ni. Tuliskan komen-komen. Sila. Mana komen ni? Tak ada komen lagi ni. Bacaan naqal. Bacaan naqal. Okey. Teruskan.
bacaan naqal. Ada yang nyatakan iltiqa' sakinain dan syabih bil naqal. Okey. Baik, alhamdulillah. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat semua yang berkongsi tentang apa yang anda telah maklum. Dan saya yakin jawapan-jawapan yang anda berikan ini adalah berdasarkan pengalaman belajar anda lah. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi kalimah yang ada pada surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-11 ini, dia ada khilaf dari sudut penamaan dia. Okey, dia ada khilaf dari sudut penamaan dia. Dan bukan hanya beza pada nama, juga berbeza dari sudut jalan ceritanya lah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, nama yang biasa kita belajar ataupun yang kita dengar adalah bacaan naqal. Jadi saya tuliskan di sini bacaan naqal. Naqal. Dan nama yang kedua iltiqa' sakinain. Okey. Dan nama yang ketiga adalah syibih naqal ataupun syibih bin naqal. Kalau ikutkan dua sajalah perbezaan dia kan. Jadi saya letakkan 3 sekali dan saya akan terangkan satu persatu kepada anda lah. Macam mana nama-nama ni boleh didatangkan dan apa sebab-sebabnya. Alright. Nak sebut syibih boleh, syibuhu boleh, tak kisah Alah, dah habis ke tak sempat kelab tindih. Tak apa. Kita baru nak mula ni untuk slot ni lah. Untuk slot tajwid kita. Jadi tuan-tuan dan puan, pertama saya nak kongsikan dulu cara baca dia. Cara bacanya adalah dengan kita membunyikan ba berbaris bawah, kemudian matikan hamzah, bunyinya bi, kemudian daripada huruf sin ni, bi, sa. Satu harakat je. Bi, sa. Dan terus fokus pada lam yang berbaris bawah ni. Bi, sali. Bi, sali. Daripada lam baris bawah ni pula, terus matikan sin. Lis. Bi, salis. Mim baris hadapan mu. Bi salismu. Bi salismu. Bi salismu. Baiklah, sekarang ni tuan-tuan dan puan, saya nak sharekan dulu. Okay, saya nak sharekan dulu. Ya, saya nak ubah posisi dia ke kanan sedikit. Okey. Baik. Saya nak share dulu berkenaan dengan kenapa dinamakan iltiqa' sakinain. Dan sebenarnya dari sudut penamaan yang lebih sesuai lah adalah yang nombor 2 tu sebenarnya. Iltiqa' sakinain. Tapi terpulang kalau ada yang nak berpegang dengan nama yang pertama tu, tak kisah kan. Sebab dia akan menghasilkan bacaan yang sama saja. Cuma berbeza dari sudut apa? Dari sudut penerangan tu. Jalan cerita dia. Baik. Kita fokus yang nombor 2 dulu. Kenapa disebut iltiqa' sakinain? Baik. Bila kita pecah ni, tuan-puan. Bila kita pecah kat sini. Bi'sa. Bi'sa ni saya tak pecah lah. Saya pecah pada kalimah yang kedua tu. Baik. Kat sini ada hamzah wasal. Kemudian ada lam yang berbaris bawah. Kemudian ada hamzah wasal kat sini kan? Ada hamzah wasal kat sini. So, kita letak hamzah wasal. Kemudian kita letak huruf sin yang mati. Kemudian kita letak mim berbaris hadapan. Baiklah tuan-tuan dan puan. Sekarang ini, di mana yang dikatakan iltiqa' sakinain itu adalah pertemuan antara huruf lam dengan huruf sin. Huruf lam dengan huruf sin. Apa itu iltiqa' sakinain? Iltiqa' sakinain ni maksudnya pertemuan dua sukun. Iltiqa' maksudnya pertemuan, sakinain ni merujuk kepada 2 sukun lah. Jadi 2 sukun tu yang mana?
Pertama huruf lam dan yang kedua adalah huruf sin. Okey, memang kita lihat kat sini lam ni baris bawah. Ini adalah proses, kita kata proses akhir dia. Lam yang baris bawah ni adalah proses akhir dia. Jadi sebelum lam ini berbaris bawah, sebenarnya lam ini adalah lam yang sukun. Lam yang sukun, lam yang mati. Asal dia tuan-puan. Boleh faham ke setakat ni? Asalnya lam ni adalah lam yang mati. Jadi di sini kita akan nampak iltiqa sakinain, pertemuan dua sukun. Sukun yang pertama pada lam, sukun yang kedua pada sin. Dan seperti yang anda telah faham, iltiqa sakinain, pertemuan dua sukun. Dalam keadaan ini, sukun bertemu sukun tak boleh dibaca. Betul tak? Sukun jumpa sukun tak boleh dibaca. Sukun jumpa sukun tak boleh dibaca. Jadi sebab itulah kita lihat pada kalimah ni kan, lam ini berbaris bawah. Sebab apa? Sudah berlaku perubahan yang mana tanda sukun ini digugurkan. Tanda sukun ini digugurkan dan digantikan dengan baris bawah. Tanda sukun ini gugur, tak berfungsi dah. Dia akan digantikan dengan baris bawah. Kenapa baris bawah? Sebab itu dari sudut riwayatnya memang macam itulah. Okey, memang perlu dibariskan dengan baris bawah. Baik. Dan seperti yang kita maklum, sukun jumpa sukun tak boleh baca. Jadi bila dah letak baris bawah, barulah kita boleh lafazkan kalimah ini. Betul tak? Alismu. Jadi bila kita baca bisa lismu. Jadi kalau tuan-puan lihat di sini, penerangan ini sebenarnya inilah satu jalan cerita yang lebih sesuai dan lebih, kita kata lebih tepat lah. Okey, lebih tepat. Cuma kalau kita lihat pada kitab-kitab, kebiasaannya memang pada kalimah ini dinamakan dengan bacaan naqal. Bacaan naqal. Boleh faham tak? Dan saya nak share jugalah kepada anda semua bagaimana boleh dinamakan bacaan naqal ni. So ini yang kedua tadilah iltiqa sakinain. Iltiqa sakinain. Boleh faham yang ni? Baik. Jadi sekarang saya nak share pula untuk naqal. Untuk bacaan naqal. Macam mana dia boleh diberi nama naqal? Okey. Pertama sekali, naqal ini tuan-puan. Naqal ni maksudnya pindah. Naqal ni maksudnya pindah. Cuma dalam konteks ni, dalam perbincangan ni, apa yang kita faham adalah pindah harakat. Pindah harakat. Bila sebut harakat ni, tuan-puan jangan faham pindah harakat maknanya 2 harakat jadi 4 harakat ke, 4 harakat jadi 6 harakat. Bukan itu maksud dia. Pindah harakat ni bermaksud pindah baris. Harakat ni nama lain dia adalah baris ataupun tanda. Jangan keliru. Harakat yang 1 harakat, 2 harakat, 4 harakat tu betul juga. Kan? Itu gerakan mat, gerakan suara, pemanjangan. Dan nama lain bagi harakat adalah tanda ataupun baris. Jadi saya letak dalam kurungan kat sini pindah harakat ataupun baris lah. Baik. Naqal ni kaedah dia tuan-puan. Macam mana boleh berlaku naqal ni adalah kalau, sekejap saya pecahkan dulu supaya tuan-puan nampak.
Okey. Kalau kita tengok kat sini tuan-puan, kalau kita tengok kat sini, pertemuan dua sukun adalah lam mati jumpa dengan sin tadi kan. Lam mati jumpa dengan sin. So, lam tu gugur, baris bawah. Kalau naqal ni dia pindah harakat. Dia pindah baris. Okey, dia pindah baris. Baik. Pertama, kalimah ini, kalau kita baca secara tunggal, bunyinya ismu. Bunyinya ismu. Tuan-puan cuba sebut. Ismu. Okey. Kita jangan masukkan lam ni. Jangan masukkan lam ni. So, bila lihat di sini, kalimah ni dibunyikan ismu secara tunggal. Secara tunggal. Ismu. Jadi, kita boleh kata hamzah wasal ini bila kita nak mula pada dia dibaca dengan baris bawah. Dapat ke? Boleh faham tak? Ismu. Kita fahamkan macam ni. Kemudian naqal. Naqal ni maksudnya pindah kan? Okey. Dalam kita panggil dia dalam cabang ilmu qiraat lah. Dalam ilmu qiraat, dia memang ada satu perbincangan yang dinamakan naqal ni. Pada qiraat kita ni, kita tak terdedah sangat. Sebab dalam qiraat Asim yang kita amal sekarang ni, kita memang tak orang kata apa, tak ada bacaan yang melibatkan naqal ni. Melainkan satu tempat ni je lah kan. Tapi nak kata kita ni sangat tak familiar dengan kaedah naqal ni. Sedangkan ada qiraat yang memang kaedah bacaannya adalah dengan naqal. Jadi sekarang ni saya nak cerita kepada tuan-puan dulu, naqal ni macam mana? Pindah harakat ni macam mana? Baik. Dalam sebahagian qiraat, okey, kaedah naqal ini ataupun senang cerita, naqal ni dia akan jadi jika huruf hamzah yang sebelumnya terdapat sukun. Huruf hamzah yang sebelumnya terdapat sukun. Ataupun boleh juga kita nak cakap huruf yang mati selepasnya ada hamzah. Terpulang. Nak mana dulu kan? Huruf mati selepasnya, cuba tengok ni huruf mati selepasnya ada hamzah. Ni hamzah lah kan? Hamzah wasal lah. Sukun jumpa dengan hamzah. So kita nampak tak situasi itu berlaku? Sukun dan selepasnya ada hamzah wasal. Okay, ataupun kita nak sebut hamzah yang sebelumnya ada sukun pun boleh juga. Boleh faham tak setakat ni? Boleh faham tak setakat ni tuan-puan? Puan Lina tanya, semua dengar ke? Saya pun nak tanya juga, semua dengar ke? Kenapa, ada masalah audio ke? Saya pun risau juga ni. Kan cakap seorang-seorang pula kan? Tuan-puan respon jap. Suara saya okey? Clear? Okey. Fokus. Okey, baik. Dengarlah tu. Baik, sekali lagi saya tanya pada tuan-puan, macam mana bacaan naqal boleh berlaku? Tuan-puan nak jawab macam mana? Tuan-puan akan jawab jika huruf mati yang selepasnya ada hamzah. Okey. Ataupun tuan-puan boleh jawab juga naqal berlaku sekiranya terdapat huruf hamzah dan sebelumnya huruf yang mati. Okey, ada dua jalan lah. Ada dua jalan. Jelas Huruf mati selepasnya ada hamzah ataupun huruf hamzah sebelumnya ada huruf mati. Selesai. Jadi ada je pertemuan ini yang saya ceritakan tadi, itulah dia naqal. Dan dia bukan berlaku pada qiraat kita tuan-puan. Sebab tu kalau tuan-puan dengar tentang perkara ni macam pelik jugalah. Macam pelik sebab dia bukan benda yang kita biasa dengar. Bukan benda yang kita biasa dengar, kita belajar, tidak. Mungkin boleh jadi ini kali pertama lah tuan-puan dengar. Okey, so sekarang ni tuan-puan dah faham kan naqal tu berlaku macam mana? Okey, tuan-puan dah faham dah naqal tu berlaku macam mana disebabkan huruf mati yang selepasnya ada hamzah. Ataupun boleh juga kita sebut huruf hamzah yang sebelumnya terdapat huruf yang mati. Okey.
Baik. Jadi, apa yang berlaku jika adanya pertemuan yang kita sebutkan tadi? Berlakulah pindahan harakat. Macam mana? Okey, sekarang ni kita tengok betul atau tidak ada huruf yang mati jumpa dengan hamzah. Jom kita buat semakan dulu. Ada atau tidak? Okey, lam ni adalah huruf yang mati. Betul lah. Kita tanda dulu. Selepas dia ada hamzah. Okey, cuma kat sini hamzah wasal kan? Ada hamzah. So betul. Jadi cukup syarat untuk berlaku naqal ni. Okey, bila kita dah mengesahkan ada pertemuan ini, maka kita pergi pada step yang kedua, iaitu pindahkan baris. Baris mana yang nak pindah? Kita kena pindahkan baris hamzah ni tadi pergi pada huruf yang mati tu, iaitu pada lam. Saya ulang sekali lagi, apa yang nak kena pindah? Baris pada hamzah tu kena pindah pergi huruf yang mati sebelum dia. Boleh faham tak? Saya ulang sekali lagi. Apa yang nak kena pindah? Baris pada hamzah ni pindah pergi pada lam. Lam ni kan mati kan? Jadi ibaratnya hamzah ni dia menghidupkan semula lam tu. Bukan hidupkan semula. Lam tu memang mati kan? Dia menghidupkan lam. Lam tu mati. Jadi hamzah ni dia bagi baris dia tu pada lam. Boleh dapat? Okey, jadi kita buat proses pemindahan. Kita tengok kat sini. Okey, ni baris bawah. Kita pindah dia. Pindah. Okey, ni proses pemindahan lah ni. Kita pindahkan dia. Baik. Jadi bila baris pada hamzah ni dah dipindahkan pada lam, apa yang kita dapat simpulkan di sini, sukun pada lam ni dah tak wujud lah. Sebab dia dah dapat baris. Dia tadi dia mati kan. Lepas tu dia dah hidup dah sekarang. Macam mana dia boleh hidup? Sebab dia dapat baris daripada hamzah yang ada selepas dia tadi kat sini. Yang kat sini tadi. Okey. Bila hamzah ni, dia punya baris tu dah bagi pada lam, hamzah ni apa status dia pula? Jawapannya tak ada apa-apa. Ibarat hamzah tu pula yang tidak ada apa-apa fungsi. Ada macam tu konsep dia. Dapat tuan-puan? Baik. So, bila hamzah ni dah tak ada fungsi, maknanya dari sudut bacaan, kita terus fokus pada huruf sin saja. Okey, sekarang ni kita baca balik. Macam mana bunyi dia? Sama juga. Lismu. Bi'salismu. Sama je bunyi dia, tuan-puan. Bi'salismu. Tuan-puan jelas ke? Buat masa ni? Boleh respon dulu. Jelas ataupun tidak? Saya rasa saya dah cerita ni cukup perlahan lah. Saya minta maaf kalau tuan-puan rasa macam laju ke apa kan. Sebab saya tahu topik ni dia bukan topik yang selalu kita dengar. Kan? Melainkan tuan-puan yang dah biasa ikut kelas apa semua, insyaAllah lah tak ada masalah kan. Tapi yang pertama kali ni. Okey, boleh faham dah? Okey, Alhamdulillah. Jadi, inilah dia yang disebut sebagai bacaan naqal, iaitu pindahan baris. Pindahan baris pada hamzah wasal ni pergi pada lam yang mati ni tadi. Okey. Jadi sekarang kita dah lihat dua penerangan. Yang pertama tentang iltiqa' sakinain tadi, yang kat bawah ni. Kan? Saya letak ni yang kedua lah. Ni yang pertama. Okey, jadi ada dua nama dia. Sama ada iltiqa' sakinain ataupun naqal. Dia tak diikut turutan pun tuan-puan. Antara dua lah. Naqal dulu ataupun iltiqa' sakinain. Jadi di antara dua jalan cerita ni tadi, sama ada naqal ataupun iltiqa' sakinain, saya ada sebut pada tuan-puan. Iltiqa' sakinain ini adalah nama yang lebih sesuai. Okey, sesuai dengan kita punya keadaan lah, yang mana kita mengamalkan bacaan qiraat Asim kan.
Baik, kenapa naqal ni tak sesuai dijadikan hujah yang utama? Saya ulang sekali lagi. Kenapa bacaan naqal ni tak sesuai dijadikan hujah yang pertama? Kenapa iltiqa' sakinain? Kenapa iltiqa' sakinain yang lebih baik? Yang lebih sesuai? Okey, jadi ni saya nak jawab ni. Dengar baik-baik. Sebab apa? Kalau ikutkan sebenar-benarnya kaedah naqal, okey, kaedah naqal, dia akan berlaku kalau huruf mati. Ya, saya tulis kaedah naqal yang sebenar. Kaedah naqal. Kaedah naqal yang sebenar adalah pertemuan huruf yang mati berjumpa dengan hamzah qat'i. Ni tuan-puan. Kaedah naqal yang benar adalah huruf yang mati berjumpa dengan hamzah qat'i. Hamzah qat'i tuan-puan. Hamzah qat'i ni hamzah yang macam inilah. Ni, hamzah qat'i. Hamzah yang ditetapkan dengan baris. Hamzah yang ditetapkan dengan baris. Jadi, kenapa di sini tak sesuai untuk kita jadikan naqal sebagai hujah yang pertama? Kerana hamzah yang ada kat sini adalah hamzah wassal. Dia bukan hamzah qat'i. Faham tak? Dia bukan hamzah wassal. Dia bukan hamzah qat'i yang macam ini. Dia adalah hamzah wassal. Jadi disebabkan perbezaan pada hamzah ini, sebab tu para ulama ada sebahagian yang tidak setuju dengan istilah naqal ni. Nama naqal ni tidak sesuai diguna pakai. Dan bila ditanya kenapa tak sesuai, mereka akan menjawab kerana ini adalah iltiqa' sakinain, berbalik kepada huraian yang saya ceritakan tadilah berkenaan iltiqa' sakinain ni tadi. Kerana pertemuan dua sukun. Lam ni asalnya mati. Okey, dia jumpa dengan sin mati. Sukun jumpa sukun tak boleh baca. Jadi sukun yang pertama iaitu pada lam digantikan dengan baris bawah. Selesai. Habis cerita. Itu sahaja tuan-puan. Boleh faham ke? Jadi kenapa iltiqa' sakinain ini adalah jawapan yang lebih sesuai untuk dijadikan huraian? Kerana inilah tadi. Kena berbalik kepada kaedah naqal yang sebenar. Dia akan berlaku jika sukun bertemu hamzah qat'i. Bukan sukun, pada lam tadi kan ada sukun kan? Jumpa dengan hamzah wassal. Boleh faham? Namun khilaf ini hanyalah pada penamaan sahaja. Dan akhir sekali dia masih lagi membawa kepada bacaan yang sama. Kita bawa okey, kita faham tentang naqal ataupun kita faham tentang iltiqa' sakinain, kita akan lihat kesimpulan dia, natijah dia adalah bacaan yang sama. Tak ada apa yang beza pun. Okey, jadi benda ni bukanlah satu isu yang berat pun tuan-puan. Sebab tu kalau kita tengok dalam sebahagian kitab-kitab tajwid, memang pada kalimah ini biasanya diberi nama dengan naqal. Cuma kalau kita kaji balik kitab-kitab yang lain kan, dia ada syarah lebih luas lagi lah tentang kaedah naqal yang sebenar. Kemudian apakah nama lain yang lebih sesuai bagi kalimah ini. So tuan-tuan perempuan faham Baik, sekarang yang terakhir sebagai penutup, nama yang kita tengok nombor 3 ni, nama ni syibih naqal. Syibih ni maksudnya menyerupai. Syibih naqal. Hakikatnya dia sama je lah dengan nombor 2 tu. Syibih naqal ni maksudnya menyerupai naqal. Ada yang menamakan di sini bi'salismu ini adalah bacaan syibih naqal. Dia adalah bacaan yang menyerupai. Okey, menyerupai bacaan naqal ni. Bacaan naqal. Okey, dia menyerupai bacaan naqal. Itu sahaja. Tapi hakikatnya maknanya kita setuju dengan nama iltiqa' sakinah inilah. Faham tak?
dia adalah iltiqa' sakinain dan dia syibih naqal. Dia menyerupai seperti naqal. Dan akhir sekali nak guna mana-mana nama pun boleh, tak ada masalah. Nak guna naqal boleh, nak guna iltiqa' sakinain boleh, nak guna syibih naqal pun boleh. Syibih ni menyerupai. Maksudnya dia menyerupai seperti naqal. Boleh faham? Tapi kita tak kata dia naqal sepenuhnya. Sebab kan inilah tadi kaedah naqal yang sebenar tu. Berbalik kepada kaedah naqal yang sebenar. Wallahu a'lam. So syibih ni maksudnya apa tadi? Menyerupai. Menyerupai naqal. Baik. Ibtidak ada dua cara bacaan. Untuk ibtidak memang ada dua cara bacaan. Cuma dari sudut kalau kita membaca, kita memang takkan ibtidak kat sini lah. Okay, kita takkan ibtidak kat sini. Sekejap, saya buka balik ayat Quran. Okay, cuba tuan-puan lihat ni. Biasanya kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Baik, bila kita berhenti ke alqab, kita akan teruskan bacaan kan, bi salismul fusuq ba'dal iman. Jadi sangat tak sesuai lah untuk kita ibtidak di sini. Cuma sebagai makluman tambahan untuk anda, jika kita ibtidak di sini, bukan ibtidak dari sudut bacaan lah, ni dari sudut untuk pengetahuan kita. Kita boleh baca dengan lismu ataupun alismu. Kita boleh baca alismu ataupun lismu. Ni cerita dia kalau ibtidak lah. Lismu ataupun alismu. Maknanya kita akan hidupkan hamzah wasl tu dengan baris atas. Alismu. 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 Ataupun lismu. Kalau tanya saya penting ke benda ni? Dia tak adalah penting sangat. Tapi okey lah. Maknanya dia adalah tambahan knowledge kan, pada kita. Sedangkan dari sudut bacaan, kita takkan bacalah bi sa'alismu ataupun okey, untuk lismu tu betul lah kan. Kita akan baca dengan bi salismu. Cuma ni nak cerita kalau kita ibtidak pada dia. Ibtidak dari sudut bacaan tunggal lah. Kalimah alismu ataupun ismu. Lismu, sorry. Alismu ataupun lismu. Tapi dari sudut bacaan, kita jangan ibtidak kat sini lah. Kalau kita tengah baca Quran, jangan ibtidak kat situ. Tak sesuai tu. Bi salismul fusuq ba'dal iman. Jadi inilah dia penerangan yang ringkas tuan-tuan puan, dan saya mohon maaf lah jika penerangan saya ni tuan-puan masih lagi tak dapat terima. Itu mungkin kelemahan saya sendirilah. Saya tak pandai nak berkongsi pada tuan-puan. Namun inilah usaha saya yang saya mampu. Harap anda jelas. Okey, siapa yang nak screenshot ke boleh silakan. Boleh faham setakat ni tentang ni? Saya tak bimbang pada mereka yang dah biasa dengan saya kan. Dalam kelas pun kita dah belajar. Lepas tu dalam seminar pun selalu juga kita sentuh. Memang kita sentuh lah tentang ni kan. Jadi saya harap anda semua jelas, insyaAllah. Okay, semua dapat faham dengan baik Alhamdulillah. Jadi terima kasih tuan-tuan dan puan kerana sudi mendengar sedikit pencerahan tentang ini. Jadi berakhirlah kita punya bedah tajwid pada pagi ini. Semoga apa yang tuan-puan pelajari ni jelaslah. Okay, jelas dan boleh tuan-puan sharekan pada kawan-kawan, kenalan-kenalan yang ada. Kalau tuan-puan cerita tentang iltiqa' sakinah ni pun dah okey dah.
Kan, kalau rasa tak yakin nak cerita tentang naqal ni, tak confident ke apa kan, cerita yang nombor 2 ni. Iltiqa' sakinah. Senang. Kita pun senang faham, kita nak cerita ke orang pun senang juga. Itu je lah. Baik, tuan-tuan dan puan, jadi saya tutup dulu yang ni. Dan sebelum saya tamatkan live, suka untuk saya ingatkan kembali kepada anda tentang kita punya program Improve Rukun Qawli yang masih lagi berjalan sehingga hari ini. Pendaftaran masih lagi dibuka. Siapa yang nak dapatkan kit Improve Rukun Qawli, anda boleh dapatkan. Kita sediakan 2 package. Masih lagi kita buka sekarang. Ya, rakaman Improve My Fatihah kita akan sediakan. Kalau kita tengok pada package light, okay, anda akan dapat rakaman Improve surah Improve My Fatihah, yang mana kita fokuskan tentang bacaan surah Al-Fatihah lah. Kita kaji dia punya kesalahan-kesalahan yang biasa berlaku kan. Ini yang kita buat dalam webinar percuma hari tu. Lepas tu kita akan bagi juga nota, dan yang benda baru yang tuan-puan akan dapat adalah kit video Rukun Qawli lah. Okey, yang mana di sini ada penerangan tentang bacaan bagi Rukun Qawli yang 5 tu. Nota pun kita akan sediakan kepada anda. Jadi package light ni dia sebenarnya sama je dengan package premium yang belah kiri tu. Beza dia adalah yang belah kiri tu, yang RM97 tu, dia ada sesi tahsin musyafahah. Maknanya tuan-puan akan ada sesi dengan guru untuk tuan-puan disemak bacaan Rukun Qawli yang 5 tu. Daripada surah Al-Fatihah, semualah. Bacaan tahiyat akhir kan. Sebab kadang-kadang mungkin dari sudut penerangan tu kita faham kan. Cuma dari sudut praktikal tu mungkin tuan-puan rasa lebih yakin jika ada orang yang semak kan. So kalau begitu tuan-puan ambil lah package yang package premium tu. Okey, RM97. Pendaftaran masih dibuka tuan-puan. Siapa yang nak daftar, tuan-puan boleh tekan link yang kita sediakan di ruangan komen. Di ruangan komen tu kita ada letak link. Cuba tengok. Siapa yang nak daftar antara 2 package ni, boleh tekan link yang saya sebutkan tadi. Baiklah, itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih juga yang dah daftar program ni. Okey. Jadi nantikanlah kita punya bahan-bahan tu kita akan berikan pada tuan-puan. Alright, terima kasih sekali lagi. Jadi bagi menamatkan pengajian kita, jom kita tangguhkan dengan bacaan doa tilawah dan tasbih kafarah suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah.
berakhir sudah live kita pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi tuan-puan esok seperti biasa jam 8.30 pagi. Jadi saya mohon maaf juga kerana hari Selasa semalam kita terpaksa tangguhkan dulu untuk kita punya kuliah duha. Dan insyaAllah untuk minggu depan kita akan cuba untuk adakan kembali seperti biasalah. Okey, itu je. Kepada yang nak mendaftar untuk improve rukun qauli, kita masih buka lagi. Dan macam mana nak join, macam mana nak daftar, anda tekan saja link yang kita sediakan di ruangan komen. Jadi itu saja daripada saya. Mohon maaf seandainya ada salah dan silap. Kita jumpa lagi. Dan yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada saya sendiri. Jangan lupa hashtag kita, santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Akhir sekali, sama-sama kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi dikurniakan suasana begini, cinta akan ilmu. InsyaAllah, semoga kita menjadi ahli Al-Quran yang berjaya. Saya undur diri dahulu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yassir lana. Ada yang request. InsyaAllah. Jadi saya hadiahkan kepada anda yassir lana. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. إلهنا يا إلهنا يسر لنا أمورنا إلهنا يا إلهنا من ديننا ودنيانا يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا افتح قلوبنا على تلاوة القرآن وافتح قلوبنا وافتح قلوبنا على تعلم العلوم يا ربنا يا ربنا يا فتاح يا عليم الله يا رب الله يا ربي mudahkanlah urusan kami agama kami dunia kami wahai Allah yang mengetahui buka hati kami untuk membaca Al-Quran bacalah
ربنا يا ربنا يا فتاح يا عليم يا ربنا يا ربنا يا فتاح يا عليم